بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Setelah kita mempelajari tentang mazhab Khawarij Ibadhi ataupun Ibadiyah, mazhab Khawarij yang sederhana, yang hampir dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, berbeza dalam masalah far'u, masalah cabang sahaja. Kemudian berlaku lagi beberapa penyelewengan dalam mazhab Ibadiyah dan mazhab Khawarij yang lain, sehingga terkeluar daripada pendapat pengasasnya, dan ada yang keluar daripada akidah Islam yang sebenar. Di antara mazhab yang tumbuh di kalangan mereka ialah Al-Yazidiyah. Ada kitab yang meletak Yazidiyah ni satu agama, bukan Khawarij. Mungkin ada juga agama Yazidiyah, pengikutnya masih ada di Iraq. Namun Yazidiyah juga ada dalam mazhab Khawarij, cabang Khawarij. Pengikut seorang yang bernama Yazid bin Abi Unaisah Al-Khariji, nisbah pada Khawarij. Dia berasal dari Basrah, Iraq, dan menganut mazhab Khawarij Ibadiyah pada awalnya. Kemudian dia berpindah ke Parsi, lalu membawa ajaran-ajaran yang melampau. Di antara ajarannya ialah, yang pertama, di kalangan umat ini ada dua sazi. Salah seorang daripadanya dia sendiri, diri masing-masing, dan seorang lagi tidak diketahui siapa dan bilakah dilahirkan. Ini semua mengarut lagi ni. Yang kedua, agama Islam akan dinasahkan. Ini mencipta agama baru dengan kelahiran Nabi dari bangsa Ajam, bangsa yang bukan Arab. Bukan sahaja pemimpin bukan Arab, ada Nabi bukan Arab. Padahalnya tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada Nabi yang menganut agama Sabi'ah, As-Sabi'in, membawa kitab suci yang lain daripada Al-Quranul Karim. Oleh itu Nabi Muhammad SAW untuk bangsa Arab, dan Nabi baru itu untuk bangsa Ajam. Ajam pun mereka Parsi lah, ataupun Kurdis. Dia tak tahu dia ada bangsa Melayu, Cina. Pandangan dia sempit. Yang ketiga, orang yang dikenakan hukum had, hukum hudud, menjadi kafir musyrikin, dan siap-siap dosa besar dan kecil adalah syirik. Sedangkan mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah juga, mereka yang mengerjakan maksiat, dosa besar, termasuklah
melakukan kesalahan qisas dan hudud, dosa besar yang lain, masih beriman. Masih beriman. Kerana di sana ada hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa Nabi menyembahyangkan jenazah orang yang kena hukum hudud, yang kena hukum qisas. Sahabat-sahabat menyembahyangkan jenazah orang yang dikenakan hukum hudud. Dan ada hadis yang sahih juga apabila perempuan dari kabilah Al-Ghamidiyah yang melakukan kesalahan zina dikenakan hukuman rejam sehingga mati. Nabi kata sesungguhnya taubat dia ni ditimbang dengan penduduk Madinah, berat taubat dia lagi, kebajikannya. Menandakan diterima imannya. Dan di sana ada hadis-hadis yang sahih menyebut bahawa terdapat kalangan orang yang tak dapat syafaat Nabi, malaikat dan sebagainya, yang masih ada iman sebesar zarah yang halus, masuk neraka, akhirnya masuk syurga juga, tak kekal. Ada hadis-hadis yang sahih. Jadi pendapat ni bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini sesat. Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullah betul-betul menyatakan bahawa golongan ini adalah pelampau khawarij yang jatuh menjadi kafir. Ini khawarij yang bukan Islam, keluar daripada Islam. Kemudian Al-Hafsiyah atau Al-Hafsiyah, ini mazhab khawarij. Mereka adalah pengikut seorang bernama Hafs bin Abil Miqdam yang telah membawa beberapa ajaran yang juga menyeleweng daripada Islam. Di antaranya ialah yang pertama, di antara syirik dan iman itu terdapat suatu bahagian dinamakan ma'rifatullah. Ini lagi mengaruh. Ma'rifatullah ni makna kenal Allah Ta'ala. Macam mana orang yang syirik iman, syirik, antara iman syirik itu ma'rifatullah, tak kenal Tuhan lah tu. Dia kata ma'rifatullah. Ni banyak ni orang-orang kita yang Melayu pun ada makrifat cakap. Sikit-sikit makrifat. Menata apa makrifat? Makrifat ni pengenalan, pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Itu ma'rifatullah. Mengenal Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang mengenalnya, dia beriman walaupun dia tidak percaya kepada Rasul, kitab, hari kiamat, syurga dan neraka. Atau melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, berliwat, mencuri, membunuh, minum arak, maka dia kafir yang bersih daripada syirik. Pelik. Kafir bersih daripada syirik. Ini pelik. Ini pendapat ini sangat pelik dan sangat mengaruh dan bercanggah ilmu pengetahuan yang sebenar. Ini sesat. Bila tak percaya pada Rasul, tak percaya pada kitab, tak percaya pada hari kiamat, syurga neraka, mana tak percaya pada Allah? Tak percaya pada malaikat. Kerana perkara-perkara ini diberitahu oleh Allah, daripada Allah Ta'ala. Bila tak percaya benda yang Allah Ta'ala beritahu, tak percaya pada Allah lah. Begitu juga dosa-dosa besar. Yang kedua, kata mereka, sesiapa yang jahil berkenaan Allah, maka dia menjadi syirik. Seorang yang jahil jadi syirik. Ini tak betul. Salah. Disebut dalam hadis, ada orang yang jahil masuk syurga. Dia percaya pada Allah Ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala. Beriman pada Allah Ta'ala. Tapi dia jahil. Disebut dalam kitab Al-Hamqa wal-Mughaffalin, kerana Ibnul Jauzi, bagaimana seorang yang bodoh, yang lurus, di sebuah negeri yang mengalami kemarau panjang, sehingga mati rumput rampai, pokok kering, binatang-binatang bangkainya bergelimpangan. Lalu si bodoh yang beriman ini berdoa pada Allah Ta'ala, kesian kepada binatang, kesian pada tanaman, siang. Doa Tuhan makbulkan doa dia, turun hujan. Turun hujan, tumbuh rumput,
menghijau. Binatang-binatang termasuk keldai makan. Dia tengok keldai. Ya Allah, ya Tuhan aku, tunjuk pada aku di mana keldai mu naik. Tuhan naik keldai pula. Aku nak tunai keldai itu. Lalu seorang Nabi zaman itu nak pergi tegur dia. Tuhan wahyi pada Nabi itu, jangan pergilah. Tak tahu pergilah. Dia bodoh. Sekadar tu je pengetahuan dia. Dia percaya pada Tuhan. Saya bodoh. Jadi tak boleh kata orang bodoh ni dia jadi syirik. Kerana dia jahil, dia tak tahu. Di mana mengikut hukum Islam, orang yang melakukan kesalahan murtad kerana jahilnya tak boleh dikenakan hukuman. Tak jatuh murtad kerana dia jahil. Contohnya dia tak tahu daging babi itu haram. Dia kata halal daging babi. Memanglah. Kalau dia tahu daging babi itu diharam oleh Allah Ta'ala, kata halal, jadi kafir lah. Berlaku di negara komunis. Di zaman mutaakhir, setelah berpuluh-puluh tahun komunis menakluk negeri Asia Tengah. Ada manusia yang mengaku dia Islam. Tak tahu daging babi itu haram. Kerana jauh daripada ilmu pengetahuan. Dia tahunya ibu bapa dia Islam, dia orang Islam lah. Di Bosnia, di Balkan, masa zaman penaklukan komunis dulu. Sekarang ni lainlah ceritanya. Jadi ada orang yang jahil, tak tahu. Imam Malik mengatakan sekiranya seorang hakim di mahkamah membicarakan seorang yang buat kesalahan hukuman hudud, termasuklah hukuman murtad, ada 100 hujah, 99 nyata dia salah, kemudian satu diragukan, tak boleh hukum. Kerana hadis Nabi SAW, tudra'ul hududu bisyubhat. Hudud ditolak dengan ada kekeliruan, walaupun 1%. Yang ketiga, kata mazhab Khawarij ini, Ali karamallahu wajah dia anggap menyeleweng. Sayyidina Ali menyeleweng. Dan Abdul Rahman bin Muljim yang bunuh Sayyidina Ali itu dia anggap sebagai orang berjihad dan mati syahid. Ini pula. Dan Sayyidina Ali ini termasuk dalam orang yang awal-awal masuk Islam. Termasuk kalangan al-mubasysyiruna bil jannah, yang Nabi janji syurga. Termasuk yang Nabi puji ilmunya, Nabi puji alimnya. Nabi sebut diridai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam perang Khaybar yang terkenal, apabila Nabi sampai waktu malam, Nabi kata, esok aku nak suruhkan ke bendera kepada seorang yang diridai oleh Allah dan Rasulnya dan diredha pada Allah dan Rasulnya. Maka ramailah yang datang awal pagi-pagi mengharapkan dialah yang mendapat kelebihan itu. Sudah sampai subuh, ada yang berjanji nak tunjuk diri supaya Nabi beri ke dia. Sayyidina Umar pernah berkata, aku tak pernah minta jadi ketua, tapi hari itu aku nak, kata Sayyidina Ali. Nabi sebut orang ni Allah Ta'ala redha pada dia, Rasul redha pada dia. Kelebihannya. Nabi Ita tengok-tengok, mana dia Ali? Panggil Ali. Maka Ali datang disuruhkan bendera. Menandakan Ali diredha oleh Allah dan Rasulnya. Ini. Ada juga kalangan ahli sunnah wal jamaah marah sangat ke Syiah, marah dengan Ali pula. Ini telajak. Belah ni pun telajak, ini telajak. Hak Syiah juga telajak. Sampai Sayyidina Ali jadi Nabi pula. Itu pun tak betul juga. Jangan telajak. Sayyidina Ali tetap seorang yang mulia, tak pernah minum arak, tak pernah berzina, tak pernah sembah berhala di zaman jahiliah. Kerana dia dididik di rumah Nabi SAW. Dia besar Nabi SAW. Dan orang yang awal masuk Islam, dia duduk rumah Nabi. Dia lah dulu pada Abu Bakar, dulu pada orang lain. Mula-mula Khadijah, lepas Khadijah Sayyidina Ali masuk Islam. Lepas tu Zaid bin Harithah duduk rumah Nabi. Lepas tu barulah Sayyidina Abu Bakar, barulah Sayyidina Utsman, barulah sahabat-sahabat yang lain. Jadi pokok Khawarij ini mengarut, bercanggah dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW. Yang keempat, kata mereka Khawarij ini beriman kepada kitab dan Rasul, berhubung rapat dengan mengesahkan Allah. Maka sesiapa yang kafir kepada perkara itu, maka dia menjadi syirik.
Pegang ini bercanggah dengan penganggang yang pertama. Hak ni nampak betul sikit. Tapi berlawan hak yang pertama tadi. Jadi mereka ni bercelaru. Betul pun ada, salah pun ada mengarut. Jadi banyak hak salah pada hak betul. Ini antara mazhab Khawarij. Dan ada lagi mazhab. Kita akan baca kemudian. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah dia salah seorang sahabat 10 yang Nabi janjikan syurga. Yang Nabi sebut Aminul Ummah, orang yang amanah kalangan umat Muhammad SAW. Dia mati dalam peristiwa Ta'un Amwas. Dia mati sakit Ta'un di Amwas, wabak di Amwas. Maka dia ditugaskan menjadi wali, gubernur wilayah Syam. Berlaku wabak dan dia mati di situ. Zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah berkata, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku lantik dia jadi khalifah. Ini hebatnya orang ni. Nabi anggap dia sebagai amin, orang yang amanah kalangan umat ini. Jadi dia mati awal. Pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW mengarahkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah dengan jumlah anggota 300 orang supaya berdakwah di Qabaliyah yang terletak di pantai Laut Merah. Ditugaskan pergi ke tepi Laut Merah mengajak kabilah Arab berdakwah, kabilah-kabilah itu masuk Islam. Mereka juga ditugaskan supaya meninjau keadaan kabilah-kabilah Badui di kawasan itu. Badui adalah kawasan pedalaman yang terkenal dengan jahil, jauh daripada bandar. Ikut bersama dalam pasukan ini ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pasukan ini menghadapi masalah kekurangan bekalan makanan. Dengan terpaksa memakan daun-daun sehingga Qis bin Sa'ad membeli unta untuk makanan mereka. Pasukan ini tidak menghadapi sebarang pertempuran. Mereka lebih kepada pasukan dakwah dan peninjau. Tak berperang, tapi lapar. Kerana padang pasir. Tak ada makanan. Mengikut satu riwayat, naiklah ikan besar di tepi laut. Bangkai ikan. Oleh kerana mereka terlalu lapar, ada bangkai ikan, lalu diambillah ikan yang mati. Selama ini, kali binatang kena sembelih dulu. Kena sembelih. Ikan kena sembelih tak tahu ni, tak tahu lagi. Air laut pula masing. Orang Arab tak berkenal laut, masing air laut. Oleh kerana kelaparan, mereka bersihkan diri dengan air laut yang masing itu. Dan mereka makan ikan yang mati, tak sembelih ni. Lalu mereka tanya Nabi bila sampai di Madinah, bagaimana kami sapa di tepi laut air masing, kami ambil semayang, kami membasuh. Kemudian kami berjumpa dengan ikan besar mati, tak sembelih, makan bangkai ikan itu. Macam mana? Nabi kata, huwa tuhur ma'ul hillu mitatuh. Air dia bersih, bangkai dia halal, kata Nabi. Hadis ni jadi dalil pada Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i bahawa semua binatang-binatang laut halal kalau tak mabuk. Kecuali mabuk. Ikan bota sebagai contoh mabuk. Tak boleh haram lah. Kalau mabuk diharamkan. Mendatangkan mudarat diharamkan. Maka mazhab Syafi'i, semua binatang laut jenis hidup dalam laut, hidup dalam air, kalau nyata dia tak mabuk, halal, tak payah sembelih. Tak payah sembelih. Dia mazhab Syafi'i, boleh makan binatang laut, udang boleh makan,
Sotong boleh makan, ketang boleh makan, apa jenis binatang laut, rupa apa pun, tak mabuk boleh makan. Air laut boleh gunakan untuk bersih, untuk wudu, untuk mandi. Tak ada masalah. Ada mazhab Hanafi, udang tak boleh makan, sotong tak boleh makan, ketang tak boleh makan. Sebab apa? Kerana macam dengan kali jiking, serupa dengan ulat, kata dia. Dia banding dengan itu. Syafi'i kata halal kerana hadis tadi. Hadis yang menceritakan tentang Abu Ubaidah pergi ke laut tadi, jumpa bangkai binatang. Jadi ada hadis dia. Disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kemudian pasukan Abu Qatadah pada bulan Syaban tahun ke-8 juga, Rasulullah SAW menugaskan pasukan kecil seramai 15 orang supaya menduduki tempat yang bernama Khadrah. 15 orang je. Dimaklumkan bahawa kabilah Ghatfan sedang mengumpulkan bala tentera. Mereka terkenal dengan ganas Ghatfan ni. Merupakan salah satu daripada kumpulan Ahzab yang pernah menyerang Madinah. Dengan gabungan kabilah musyrikin yang lain, mereka merancang untuk membantu Yahudi Khaybar. Dan dalam kalangan mereka ada yang terlibat membantu tentera Rom dalam peperangan Mu'tah. Jumlah 15 orang, sikit sangat. Tapi berani ni. Ini sudah tentulah orang yang ta'ala sok. Zaman sekarang ni bagi pasukan komando. Komando. Ni komando lain 15 orang ni. Dipimpin oleh Abu Qatadah. 15 orang saja, tak ramai. Meredah masuk dalam kawasan musuh dengan jumlah yang sedikit. Sudah tentulah ini orang yang betul-betul ta'ala sok. Pahlawan yang handal. 15 orang. Pasukan ini telah melancarkan serangan. Berani melancarkan serangan. 15 orang. Dengan bergerak ke arah musuh di waktu malam. Dan bersembunyi di waktu siang, cerdik. Siang hari duduk lagu. Malam pergi serang. Serang hendak. Ini memang komando lah ni. Pasukan komando. Yang lincah, yang cerdak. Akhirnya mereka sampai ke tempat musuh dan menentang jumlah yang besar. Seterusnya berjaya mengepung dan melancarkan serangan yang membunuh sebahagian daripada musuh dan merampas binatang ternakan kambing dan unta. Membunuh musuh dengan jumlah yang besar, buat lari, merampas kambing dan unta, buat lari. Barang yang bernilai di masa itu. Pasukan yang kembali ke Madinah setelah 15 malam. 15 malam. Setelah berjaya menewaskan musuh ini, mendapat banyak maklumat berkenaan semenanjung Arab. Dan berdakwah dalam setiap kesempatan dan peluang. Dalam masa yang sama berdakwah. Tempat-tempat yang boleh dakwah, yang boleh perang. Oleh yang demikian, pasukan ini lebih berfungsi untuk mengenal kawasan dan memperkenalkan Islam. Pasukan ini lebih bersifat untuk meninjau. Mengenal kawasan-kawasan operasi yang akan datang dan memperkenalkan Islam. Pasukan ini sangat hebat, jumlahnya 15 orang saja. Pemimpinnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Yang berjaya mengalahkan musuh yang ramai dengan jumlah pasukan 15 orang saja. Ini betul-betul lah ta'ala sok ni. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Maksudnya, tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel sudah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, iaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, lantikkanlah seorang raja untuk kami supaya kami boleh berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Nabi mereka menjawab, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang? Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian yang kecil dari mereka. Dan ingatlah Allah amat mengetahui akan orang-orang yang zalim. Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka, bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi keluasan harta. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya, iaitu Talut, menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dan lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah Allah jugalah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah amat luas rahmatnya dan pengurniaannya, lagi meliputi ilmunya. Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu, dan berisi sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Ia peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi suatu tanda keterangan bagi kamu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Ayat-ayat yang penuh pengiktibaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan perangai Bani Israel kaum Yahudi di zaman dahulu, supaya jangan diikut oleh orang Islam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Ta'ala menolong mereka dengan mukjizat yang luar biasa, menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya di Laut Merah dengan cara yang menakjubkan, dengan mukjizat tongkat yang dipukul terbelah laut menjadi lorong-lorong. Mereka selamat melaluinya. Fir'aun ditenggelamkan bersama bala tenteranya. Allah Ta'ala tugaskan mereka berjihad, silih berganti. Pada masa Nabi Musa, Allah Ta'ala suruh mereka masuk ke Palestin dengan jihad. Palestin, negeri yang dibuka oleh Nabi Ibrahim AS yang mereka bangga. Masuklah ke Palestin, tapi dengan berjihad. Di Palestin ada kaum Jabbarin, satu kaum yang besar tubuh badannya. Allah Ta'ala nak uji mereka, percaya pada Allah atau tidak. Walaupun besar tubuh badan, Allah Ta'ala lebih maha berkuasa. Mereka tak mau pergi, takut.
izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi kamu dengan Tuhan kamu. Kami tak mau duduk di sini. Nabi Musa sangat sedih bermunajat kepada Allah Ta'ala. Segelintir saja yang sama Nabi Musa. Allah Ta'ala sesakkan mereka selama 40 tahun. 40 tahun sesak berpusing di tempat yang sama. Di semenanjung Sinai pada hari ini. 40 tahun berpusing tak jumpa jalan. Sehingga mati generasi yang hidup pada masa awal itu. Lepas 40 tahun, lahir orang muda yang jadi tua, dan anak-anak jadi orang muda. Disambung oleh Yusha' bin Nun alaihi salam. Dengan semangat jihad dan ikhlas pada Allah Ta'ala, mereka boleh masuk ke Palestin. Dengan berbagai ujian, ada yang berjaya, ada yang gagal. Setelah mereka masuk ke Palestin dan berjaya memerintah Palestin dengan kitab Taurat, tiba-tiba mereka meninggalkan kitab Taurat. Tak beramal dengan hukum Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengajar mereka. Diserang oleh musuh, dihalau dari Palestin. Hidup merempat di padang pasir. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Seorang ulama mengatakan 1000 tahun. Mereka selama 1000 tahun. Mengikut riwayatnya, tak ada Nabi, melainkan seorang perempuan dari keturunan Nabi. Perempuan itu mengandung, suaminya mati, zuriat Nabi. Mereka jaga perempuan itu dengan harapan supaya lahir daripada seorang Nabi dan Rasul yang memimpin mereka. Mereka jaga, akhirnya perempuan melahirkan anak lelaki. Allah Ta'ala lantik jadi Nabi. Ada ulama mengatakan Nabi ini ialah Nabi Syamun. Ada ulama kata nama Syamwil. Syamwil. Ada ulama kata nama lain. Itu khilaf. Yang pentingnya Nabi. Quran menyebut dia Nabi. Sama ada Syamun, Syamwil itu nama saja. Khilaf nama saja. Lahirlah seorang Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala yang mengajar mereka akan kitab Taurat, kitab Allah Ta'ala. Masa itu belum muncul Nabi Daud lagi. Nabi Daud dah ada, tapi masih belum tahu, masih muda lagi. Nabi Syamun yang mendahului ini. Mereka tahu ini Nabi mereka, hidup dalam buangan. Tuhan mengesahkan. Alam ta'dal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Idh qalu nabiy lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Adakah kamu tidak tahu wahai Muhammad akan satu kisah tentang pemimpin Bani Israel selepas Musa alaihi salam? Mereka berkata kepada Nabi mereka, Nabi Syamun atau Syamwil atau nama yang lain, khilaf kalangan ulama Bani Israel. Ib'ats lana malikan, sila lantik seorang raja kepada kami. Dia Nabi ni jadi tok lebah je, tak layak dipimpin. Banyak perangai kita lah, jadi tok lebah je, tok imam sembahyang layak lah. Tok Nabi tu lantik lah, tak layak. Lantiklah kepada kami seorang raja untuk memimpin kami. Nuqatil fi sabilillah, kami sanggup berperang pada jalan Allah. Kalau ada seorang raja yang boleh memimpin kami, kami bersedia untuk berperang. Sabil, menegakkan agama Allah, menegakkan kitab Taurat. Qala hal asaitum in kutiba alaikum al-qitalu alla tuqatilu. Bersabdalah Nabi itu, aku bimbang bila Allah Ta'ala wajibkan kepada kamu berperang, nanti kamu tak mahu pergi berperang. Sekarang ni kamu cakaplah semangat, berani, belajar bergayung, belajar silat, belajar main senjata, belajar apa, gayung puluk je. Sebab ada jamu. Bila ada musuh sungguh, lah kau 1000 lari.
Nabi kata mereka kerja. Banyak orang pandai lakon 1000, lakon sembah tu betul lakon 1000. Tak boleh nak lawan. Kata Nabi mereka begitu. Qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Mereka berkata, bagaimana kami tak sanggup berperang pada jalan Allah, padahal kami telah dihalau dari kampung halaman kami, keluarga kami, anak pinak kami, hidup merempat, susah, tinggal kampung halaman, dihalau jadi pelarian. Pelarian ni bukan hijrah ni, pelarian. Lari-lari tu. Kalau hijrah ni nak perang balik, ni nak lari tu. Nak lari. Bagaimana? Falamma kutiba alaihimul qital tawallau ila qalilan minhum. Maka diwajibkan ke atas mereka berperang. Kebanyakan mereka berpaling, tak mau berperang, melainkan sedikit saja. Akan diceritakan bukan. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui berkenaan orang-orang yang zalim. Yang cakap saja zalim terhadap Nabi mereka, terhadap agama mereka. Bercakap besar jadi semangat berdegar-degar. Semangat berdegar-degar, orang tua kata. Cakap berdegar-degar, tahi lekat celah gelegor. Dak ni tu hutan tu, berok atas rumah. Tu orang tua pandai. Lekat celah gelegor. Takut nak turun hutan tu. Berani. Lalu ditafsirkan kisahnya. Ditafsirkan kisah oleh Al-Quranul Karim. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Dan berkatalah pada mereka oleh Nabi mereka, Nabi Syamun ataupun Nabi Syamwil ataupun nama yang lain, Allah Ta'ala telah melantik kepada kamu Talut menjadi raja. Calon Allah Ta'ala. Talut menjadi raja. Talut ni ialah seorang penjual air. Seorang penjual air. Semua ulama kata dia seorang yang kerjanya menyamuk belulang. Orang yang kerja keras, kerja kasar. Hidup dalam buangan. Hidup merempat. Maka kerjalah. Sudah tentulah dalam keadaan yang susah. Tuhan lantik Talut menjadi raja. Kata Nabi mereka, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata mereka, bagaimana lantik dia jadi raja pada kami? Kalangan kami banyak orang yang berhak menjadi raja. Dia tak ada harta. Dia ni seorang yang tak ada harta, tak ada duit. Rupanya kalau jadi raja dia bagi duit orang. Jadi perangan nak suruh bagi duit. Pilih pemimpin tak boleh bagi duit. Bukan pemimpin yang berani, pemimpin yang bijak, yang pandai. Tak boleh bagi duit. Siapa bagi duit, dialah layak jadi pemimpin. Ini perangai Bani Israel zaman dulu. Punah orang Islam kalau ada perangai ini. Zaman sekarang orang panggil money politik. Politik uang, politik duit. Pilih pemimpin dengan duit. Bagi duit, boleh jadi pemimpin. Bagi duit, boleh jadi wakil rakyat. Bagi duit, jadi orang yang nombor satu. Jadi pemimpin. Ini perangai Yahudi Bani Israel yang dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala nanti dengan diwahyukan pada Nabi seorang bernama Talut. Kata mereka Talut tidak layak. Kalangan kami ni banyak orang yang kaya, yang duit banyak. Mengapa tak latih duit banyak ni? Yang kaya ni. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kata Nabi itu, Nabi bersabda, Allah Ta'ala yang pilih dia, bukan aku pilih. Allah Ta'ala yang pilih dia untuk kamu. Allah yang pilih dia untuk kamu. Allah beri kepadanya ilmu dan tubuh badan yang gagah perkasa. Talut bukan sembarangan. Talut ni seorang yang berilmu dan seorang yang punya tubuh badan yang gagah perkasa.
Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah Ta'ala beri kerajaan pada siapa yang kenaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, kurnianya lagi Maha mengetahui. Allah Maha luas, kurnianya lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu dah siapa yang layak. Ini secara wahyu. Dilantik secara wahyu. Nabi yang pilih ni. Bukan mesyuarat orang ramai. Nabi yang diwahyukan oleh Allah. Daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk aku pilih dia kerana dia ada ilmu. Seorang yang gagah kasih untuk berperang. Memimpin kamu. Wa qala lahum nabiyuhum. Dan berkata mereka oleh Nabi mereka. Inna ayata mulkihi. Tanda kerajaannya. Allah Ta'ala buktikan dia layak jadi raja. Tunjuk suatu benda yang luar biasa. Ayyatikum tabutu fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah. Akan datang tabut. Tabut ialah peti yang ada dalamnya pesaka Nabi Musa, Harun, kitab Taurat. Ada ulama katanya pesaka itu ialah tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun, sepatu Musa, sepatu Harun, dan cebisan kitab Taurat yang masih ada. Taurat yang masih ada dalam kitab ini. Kepada mereka seperti azimat. Kalau ada peti ini, mereka jadi gagah berani. Di dalamnya ada sakinah, ketenangan, keberanian. Kalau ada, macam azimat lah. Ini hebat peti ini. Mengikut ulama yang ada sekarang ni, Yahudi duk cari peti ini. Gali. Buah Masjid Aqsa bergali sana ni nak cari peti ni. Peti ni akan dibawa oleh malaikat. Malaikat bawa peti. Mengikut riwayat dibawa oleh kereta, dibuat atas kereta keldai, ditunduk oleh lembu. Ekor lembu bawa, 2 ekor lembu erek. Kereta kuda ni malaikat memandu dia, tak nampak. Itu mengikut Israiliyat lah. Israiliyat mungkin mari begitu saja, wallahu alam, kita tak tahu. Ulama tafsir meriwayat macam-macam. Dibawa peti itu, mari semua peti itu. Ada di dalamnya tongkat Musa, tongkat Nabi Harun. Dan pesaka peninggalannya. Kitab Taurat. Yang lama disimpan. Inna fi dzalika ayatan lakum in kuntum mu'minin. Itu menjadi tanda pada kamu, bukti pada kamu kalau kamu beriman. Akhirnya mereka beriman. Maka Talut diisytihar, ditabar menjadi raja. Dan Talut melakukan kerahan tenaga. Suruh daftar. Daftarlah. Riwayat kata sampai 70,000. Kata 80,000 daftar. Termasuk daftar itu Daud alaihissalam. Seorang pemuda nama Daud. Belum Nabi lagi Daud. Tapi dah Nabi lah, belum Rasul. Nabi Daud. Daud ni dilihat tubuh dia tak apa besar mana, tak mana, macam mana. Layak ke ni? Talut kata. Dia mari. Allah Ta'ala tunjuklah. Lalu ditanya dia, interview lah. Bagaimana kekuatanmu? Menggagah taruh mana? Daud kata, saya kerja jaga kambing. Kalau singa mari nak takak kambing saya pegang mulut, saya tarik dulu. Satu riwayat kata. Saya sayap dulu. Saya pegang singa, pegang mulut, saya sayap dulu. Memanglah dalam mukjizat Nabi Daud ni melembutkan besi. Akan disebut dalam ayat yang kemudian. Dengar begini. Orang muda ni hebat ni. Kita akan baca kisahnya kemudian. Wallahu a'lam.